Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farah Natasha binti Nur Hisham. Nombor matrik 4174014041. Assalamualaikum, nama saya Hazwani Izzati binti Muhammad Zuli. Nombor kad matrik 4174010491. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Jaafar, bernombor matrik 4174015321. Sindrom Down ialah penyakit keturunan yang disebabkan kromosom tambahan pada kromosom 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Bagi kanak-kanak sindrom Down, mereka terdapat 3 salinan kromosom 21 atau 21. Biasanya hanya 2 salinan sahaja yang terdapat dalam setiap satu gel. Penyakit ini juga dikenali sebagai trisomy 21. Terdapat 3 jenis sindrom Down iaitu trisomy, translokasi dan mosaisism. Mereka yang mengalami sindrom Down mempunyai risiko yang agak tinggi terhadap beberapa masalah perubatan seperti jantung kongenital, masalah pernafasan dan pendengaran, leukemia dan masalah kelenjar. Ciri-ciri fizikal anak sindrom Down adalah lemah tonus otot, iaitu otot lembik dan tidak kuat, keadaan fizikal tubuh yang kecil, mata yang sepet serta jalur silang di tapak kaki. Punca terjadinya atau berlakunya sindrom Down ke atas kanak-kanak yang kami kaji atau responden kami iaitu adik Arno Aisyah atau dikenali sebagai nama samaran Kak Cik yang dipanggil oleh keluarganya. Ianya berlaku ketika di dalam kandungan ibunya lagi disebabkan oleh HP atau darah ibunya yang rendah, dan pada masa yang sama pada usia ibunya yang sudah mencecah 40 tahun. Latar belakang pendidikan responden kami iaitu adik Anur. Adik Anur ni dia tidak bersekolah tetapi menjalankan terapi sahaja untuk melihat perkembangan serta mengajar untuk berdikari. Jika semuanya sudah kembali pulih atau sembuh walaupun tidak sepenuhnya, barulah adik Arno ni akan dimasukkan ke sekolah pendidikan khas atau sekolah kebangsaan. Untuk pengetahuan semua, adik Arno ada kad OKU. Baiklah, dalam kajian ini kami mengkaji tentang adik Ainur Aisyah binti Zakaria yang berumur 8 tahun dan dilahirkan pada 23 hari bulan 6 2012 di Putra Medical Center PMC di Alostar, Kedah. Adik Ainur Aisyah ini menghidap penyakit sindrom Down adalah ketika selepas kelahiran, di mana setelah seminggu kelahiran, adik Ainur Aisyah mengalami demam panas dan dikejarkan ke hospital. Setibanya di hospital, adik Ainur Aisyah mempunyai masalah jantung yang berlubang dan doktor sahkan adik Ainur Aisyah menghidap penyakit sindrom Down. Objektif di dalam kajian kami adalah untuk mengenal pasti tingkah laku kanak-kanak sindrom Down dengan kanak-kanak normal. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti lebih terperinci iaitu ciri-ciri sindrom Down. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak sindrom Down. Okey, seterusnya bahagian dapatan kajian. Okey, untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan maklumat yang sahih, kami telah menggunakan kaedah temu bual, iaitu saya mewakili ahli kumpulan telah menjalankan sesi temu bual bersama dengan ibu responden iaitu Puan Zalina binti Maisa, iaitu ibu kepada adik Anur Aisyah. Okey, kami menyediakan 3 bentuk soalan untuk diajukan kepada Puan Zalina.
Okey, seterusnya ialah soalan yang pertama, iaitu apakah jenis ujian yang diambil semasa mengandungkan An-Nur Aisyah bagi mengatasi masalah bayi istimewa. Antara jawapan yang diberikan oleh Puan Zalina ialah beberapa ujian telah diambil. Beliau telah mengambil beberapa ujian, iaitu yang pertama ialah ujian ultrasound, iaitu ketika ibu semasa kandungan 3 bulan. Ujian ini telah diambil bagi mengetahui kandungan bayi hidup ataupun tidak. Hal ini demikian kerana saiz bayi di dalam kandungan ialah sangat kecil dan pada masa yang sama HP ibu juga rendah. Ini menyebabkan kandungan bayi dalam kandungan tersebut berisiko. Setelah usia kandungan mencecah 5 bulan, Puan Zalina sekali lagi menjalani ujian, iaitu ujian amniocentesis bagi mengetahui keputusan dalam kandungan. Melalui ujian tersebut, Puan Zalina telah mendapati bahawa bayi di dalam kandungannya telah mengalami masalah tulang belakang bengkok dan mengalami masalah jantung berlubang, tetapi lubang sedikit sahaja. Pada awalnya Puan Zalina sukar untuk terima kenyataan itu kerana beliau fikir adakah dia mampu untuk menjaga bayi tersebut. Tapi lama-kelamaan dia mula redha dan menerima ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Okey, seterusnya ialah soalan yang kedua, iaitu intervensi perubatan apakah yang diambil bagi mengurangkan ketidakupayaan kanak-kanak. Okey, selepas responden dilahirkan, doktor telah menggunakan kaedah ataupun ujian Apgar bagi menampar punggung responden untuk melihat tindak balasnya, kerana responden memberi respon yang agak lama untuk sedar pada ketika itu. Dan selepas seminggu kelahirannya, Aisyah telah mengalami demam yang sangat panas dan terpaksa dimasukkan ke ICU. Dan keputusan yang diberikan oleh doktor pada ketika itu sangat mengejutkan seluruh ahli keluarga, termasuk saya sendiri. Aisyah telah disahkan sindrom Down. Dan sejak itu responden telah menjalani rawatan berkala di hospital bagi mengurangkan atau bagi memastikan responden dalam keadaan stabil. Okey, seterusnya ialah soalan yang terakhir, iaitu rancangan pendidikan individu apakah yang dijalankan oleh ibu bapa responden. Antaranya ialah ibu bapa responden sentiasa mengajar responden untuk menguruskan dirinya seperti membasuh tangan selepas makan, melipat baju. Tapi Aisyah sangat suka lipat baju. Dia sangat gemar bermain dengan longgokkan baju, longgokkan pakaian. Dia sangat suka bermain dengan longgokkan baju tersebut. Dan malah ibu bapa responden juga sentiasa memberikan responden pensel dan kertas kosong untuk sentiasa melatih otot jari responden. Kesimpulannya, menjadi guru kepada kanak-kanak berkeperluan khas bukan sekadar menjadi guru yang biasa, tetapi perlu menjadi guru yang baik, kerana tahap kebergantungan kanak-kanak berkeperluan khas terhadap guru melebihi kanak-kanak yang normal. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi semasa membesarkan ataupun mendidik kanak-kanak ini, ibu bapa ataupun guru perlulah yakin dan percaya bahawa setiap individu yang dilahirkan di muka bumi ini mempunyai kelebihan mereka yang tersendiri. Dan sekiranya kanak-kanak yang berkeperluan khas dididik ataupun dibentuk dengan cara